رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like, share, komen video di Abe. Abe doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kemudahan untuk kita menunaikan ibadat-ibadat sunat dan ibadat-ibadat wajib di bulan yang mulia ni lah. Siapa yang belum subscribe, boleh tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abe. Hari ni Abang nak cerita kisah seorang budak perempuan ni. Dia termasuk ke dalam kampung bunian. Cerita ni berlaku di kampung Bandar ataupun kampung Perian nama dia, di Mukim Pulau Tawa, Jerantut, Pahang. Cerita ni diceritakan oleh Kak Zaleha Daud atau kita panggil Kak Leha lah, lebih senang. Dan budak perempuan yang bunian ni kita panggil nama dia Aisyah. Cerita ni berlaku masa Kak Leha ni umur 8 ataupun 9 tahun lah. Mungkin dalam darjah 2 ataupun darjah 3. Di mana masa ni Kak Leha ni dia bersama dengan wan dia, dengan pakcu dia, dengan mak andak dia ni pergi kenduri di rumah saudara dia di kampung Perian ni lah. Jadi bila sampai tempat kenduri ni, biasalah kaum lelaki ni sibuk dengan cara kaum lelaki, kaum wanita ataupun mak-mak kita ni sibuk dengan kerja-kerja kaum-kaum wanita lah. Jadi masa ni budak-budak pun sibuk dengan kerja ataupun permainan budak-budak ni lah. Jadi kaum lelaki masa tu bila dah tempat kenduri ni, biasalah pagi-pagi lagi kita dah tumbangkan lembu, sembelih lembu, lepas tu lapah kulit lembu, siang daging, lepas tu cincang tulang. Manakala orang perempuan mak-mak kita ni sibuk duk potong bawang, pula. Dia sibuk sediakan rempah untuk tumis ataupun untuk buat gulai daging ke, kari daging ke, dan macam-macam menu masa kenduri lah. Jadi budak-budak ni ada yang duduk panjat pokok, ada yang duduk tawaf rumah kenduri, dan ada satu grup ni dia orang nak pergi mandi sungai, dan Kak Leha dia join grup budak lelaki ni untuk mandi sungai. Jadi lokasi tempat mandi sungai ni agak jauh daripada rumah kenduri, dan kedudukan sungai ni berada di belakang sebuah sekolah rendah dekat kampung tersebut lah. Dan tepi sungai ni ada satu padang yang luas, dan belakang padang ni ada satu kawasan hutan yang agak luas, agak tebal juga. Jadi Kak Leha kata masa tu padang ni macam padang bola sekolah, tapi sebenarnya bukan padang bola sekolah. Tempat ni memang kosong dan tak ada aktiviti lah, tak ada orang panggil, tak ada orang tambak lembu ke apa, tak ada. Dan budak-budak lelaki ni sibuk lah duduk terjun, naik daripada pokok terjun ke dalam sungai apa semua. Manakala Kak Leha ni dia tak ikut mandi, dia tak join mandi sebab dia tak reti berenang. Bila budak lelaki ni sibuk duduk mandi, duduk ketawa apa semua dalam sungai ni, dia tak tahu nak buat apa. Dia cuma mundar mandi ataupun ke hulu, ke hilir dekat area sungai lah. Dan mungkin masa tu dia duduk baling-baling batu dalam sungai, dia tak tahu nak buat apa. Dan masa tu dia keseorangan, tiba-tiba dia perasan di kawasan padang tak jauh daripada sungai ni ada budak perempuan sebaya dengan dia tengah melambai-lambai, macam panggil dia pergi ke tempat budak tersebut lah. Jadi budak tersebut ni kita letak je lah nama Aisyah supaya senang kita faham. Jadi bila Aisyah ni panggil Kak Leha, Kak Leha ni dia ikut je Aisyah ni, dan Aisyah ni pimpin tangan dia. Aisyah kata, nak tak saya bawa awak pergi kampung saya, pergi kat rumah saya lah. Jadi Kak Leha ni hanya menurut, yelah sebab dia tak ada kawan, budak lelaki semua sibuk duk mandi. Dan Aisyah ni
dia pimpin tangan Kak Leha ni lalu ikut padang ni, dan lepas padang ni rupanya ada satu titi. Memang cantik titi tu, titi kecil, buatan dia sangat kemas, dan bawah titi ni ada anak sungai. Memang jernih anak sungai ni dengan batu-batu dia cantik. Dan lepas pada titi ni masuklah dalam sebuah kampung yang agak luas juga kampung tu. Jadi berjalanlah Kak Leha dengan Aisyah ni masuk dalam kampung ni. Kak Leha tengok rumah-rumah dekat situ memang cantik. Ukiran dia ni memang cantik, memang kemas. Dan laman rumah mereka ni sangat-sangat bersih. Mungkin selai daun pun tak ada. Memang rajin orang kampung tu. Dan Aisyah ni dia tarik tangan Kak Leha ni naik di sebuah rumah. Dan rumah tu adalah rumah Aisyah. Rumah Aisyah ni memang sangat-sangat rapi, sangat-sangat bersih. Perabot tersusun cantiknya, ruang tamunya besar, dan dekat kerusi ada satu kerusi macam kerusi kita juga, dia macam kerusi cushion ni kan. Kat kampung kan ada kerusi cushion yang cushion satu-satu tu kan, dan atas kerusi ni ada ayah Aisyah tengah duduk atas kerusi itulah. Jadi Aisyah dengan Kak Leha masa tu dia main batu seremban. Tengah syok-syok main tu dengar ada orang bagi salam, ada tetamu ni dia naik dekat dalam rumah Aisyah. Masa tetamu ni masuk, tiba-tiba Mak Aisyah ni keluar daripada dapur, dan Mak Aisyah ni dia berbisik sesuatu dekat Aisyah, dan Aisyah tarik tangan Leha ni, tarik tangan Kak Leha ni turun ke bawah lah. Dia kata dia nak bawa Kak Leha ni pergi mandi sungai. Jadi tak tahu kenapa Mak Aisyah ni dia tak bagi Aisyah dengan Kak Leha ni duduk dalam rumah tu bila tetamu ni sampai lah. Jadi masa tu dia orang mainnya dekat sungai ni, dia main dekat anak sungai yang berada di bawah titi yang Abang sebutkan tadi. Dia kata memang cantik anak sungai ni dengan batu kecil, batu besar, batu kerikil, hitam putihnya. Air dia sangat sejuk. Dia kata memang sangat menarik, dan suasana kawasan tu sangat, orang panggil sangat syahdu lah. Bila tengok pemandangannya dengan redupnya, dengan sejuknya, dengan rumahnya tersusun elok, dengan rapinya, halaman rumah semua tengah main ni. Dua orang ni tiba-tiba, dia kata tak sampai sejam pun itu, baru je sekejap je. Dan si Aisyah ni ajak Kak Leha untuk balik lah. Dia suruh Kak Leha ni balik, dan dia pimpin tangan Kak Leha melalui titi di atas sungai tu, dan dia ucap selamat tinggal dekat Kak Leha. Dan Kak Leha tengok dekat titi tu tempat yang dia orang mula-mula masuk tadilah, mungkin situ, mungkin pintu gerbang alam bunian Allah. Dan Kak Leha berjalan melepasi padang tu, dia tengok dekat sungai ni budak-budak lelaki ni dah tak ada dah. Pelik juga sebab suasana tu dah petang dah. Dia kata baru je, mungkin tak sampai sejam dia duduk di kampung Aisyah ni, tengok-tengok bila keluar ni dah petang lah. Jadi bila tengok budak tak ada dengan suasana sunyi, budak lelaki ni dah balik ke pergi mana dia tak tahu. Jadi bila suasana macam ni dia rasa sangat takut. Jadi dia berlari lah nak balik ke rumah kenduri tadilah. Masa dia berlari-lari ni, di pertengahan jalan ni dia terserempak dengan mak andak dia. Dengan mak andak dia masa tu dengan muka yang marah tengah pegang ranting kayu untuk pukul Kak Leha lah. Sebab Kak Leha ni tak tahu pergi mana, orang cari-cari memang tak jumpa. Dan masa tu dia kata nasib baik mak andak dia tak pukul dia. Mak andak dia tarik tangan dia balik ke rumah kenduri. Dia tak cerita pun pengalaman dia, kenapa dia hilang tadi, dia tak cerita ke pada mak andak dia ni. Bila sampai di rumah kenduri ni, dia tengok budak-budak lelaki tadi tengah sibuk duduk panjat pokok mempelam yang ada di belakang rumah kenduri lah. Duduk makan buah mempelam ni. Lepas tu ada yang duduk kat bawah, ada yang baling buah mempelam. Buah mempelam ni dia kata masa tu mungkin buah mempelam tengah masak ranum lah kot. Pokok ni berada di tepi sungai Pahang, dia cerita kat Abel lah. Dan
masa ni dia kata dia tak cerita pun kat siapa-siapa kisah dia, pengalaman dia masuk ke kampung Bunian ni, dia tak cerita kat siapa-siapa. Pada tahun lepas baru dia cerita, baru dia teringat balik, mungkin masa tu dia tengok video habis seram cerita-cerita Bunian ni, barulah dia cerita dekat mak andak dia bagi tahu masa dia hilang dulu dekat kampung Perian ni, dia masuk ke alam Bunian, dia pergi ke rumah Aisyah ni, dia cerita semua dekat mak andak. Jadi mak andak ni memang terkejut, mengucap panjang mak andak tu. Dia kata nasib baik, dia kata kau boleh balik, dia kata sebab ada budak di kampung Perian zaman dulu ni hilang juga sampai sekarang tak balik-balik. Jadi apa tu, itulah cerita Kak Leha. Kak Leha kata dia teringin sangat nak jumpa balik dengan Aisyah ni, dia nak tengok Aisyah ni macam mana sekarang, sama ada Aisyah ni dah tua, dah sama dengan dia ataupun masih budak-budak lagi. Jadi bila dia cerita dekat Abel punya video ni, dia ada komen-komen ni, ramai yang tak percayalah. Dia kata Kak Leha ni bagilah bukti kalau betul masuk ke alam Bunian. Jadi Kak Leha minta doa. Dia kata siapa yang tak percaya dia cakap ni, dia minta doa biarlah orang tu sendiri masuk ke alam Bunian, barulah dia tahu betul ke tak betul ada alam Bunian lah. Jadi itulah cerita yang Kak Zaleha Daud cerita dekat Abel. Semoga dia jadi, orang panggil jadi pengajaran dan juga hiburan pada sahabat-sahabat Abel yang lain lah. Sekian, terima kasih.